Mesti best kan? Kalau jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk ke pusingan ketiga untuk kelayakan World Cup. Lepas tu dah confirm slot di Piala Asia. Aduh, sudah. Kepada Indonesia saya ucapkan tahniah. Padang masih lagi buruk, tapi permainan memang masih berkualiti. Indonesia terus mendonia apabila mengalahkan Filipina semalam, sekaligus melayakkan mereka ke pusingan ketiga dan juga melayakkan mereka ke Piala Asia tahun 2027. Aku predik Indonesia menang 2-1. Tengok-tengok Indonesia menang 2-0. Bolehlah sikit lah. Gol pertama Indonesia semalam memang lawa gila. Gol dihasilkan oleh Tom Haye. Sepakan daripada jauh, memang meletup gila bola tu. Lepas tu gol kedua datang daripada Rizky Ridho Ramdhani. Kedua-dua gol dihasilkan, assist dia Tijo Aon, ataupun sebutan dia macam mana? Tico kan? Lantak lah. Tapi ketiga-tiga player ni aku dah pernah review dah pun. Tom Haye aku baru je review hari tu. So korang boleh scroll bawah-bawah sikit, korang akan nampak aku dah pernah cover dah tiga-tiga player yang menyumbangkan gol pada malam tadi. So inilah negara-negara Asia yang layak ke pusingan ketiga. Of course pusingan yang lebih susah. Kita ada Indonesia. Mana? Ada Indonesia kat situ. Orang tanya mana Thailand? Mana Malaysia? Malaysia kita dah tahulah memang mustahil nak lepas. Tapi ni Thailand pun sangkut juga. Dan Thailand lebih sedih. Sebab apa? Goal differentnya hanya beza satu je. Head to head sama, goal different beza satu gol je bang. Jadi Thailand gagal. Kaku kap Nathan Nedai. Mesti best kan? Kalau jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk ke pusingan ketiga untuk kelayakan World Cup. Lepas tu dah confirm slot di Piala Asia. Aduh, sedap gila. Semua orang tahu 18 negara Asia yang layak ke pusingan ketiga dalam World Cup dah pun ditentukan, dan satu-satunya negara daripada Asia Tenggara iaitu Timnas Indonesia. Kendalian Shin Tae-yong kali ini memberikan satu impak yang sangat besar. Aku boleh katakan peminat-peminat Indonesia sekarang ni sangat-sangat sayang dengan Shin Tae-yong ni. Kau bayangkanlah, daripada pencapaian yang terbaik di Piala Asia, kemudian Piala Asia Under 23, ditambahkan lagi layak ke pusingan ketiga World Cup. Timnas Indonesia tahun ini memang betul-betul berapi orang kata. Namun sebenarnya apakah proses yang perlu dilalui oleh Timnas Indonesia ni kalau mereka nak layak ke World Cup? Kita lihat dalam satu senario yang pertama, bila dah tergolong dalam 18 negara ni, mereka akan dibahagikan lagi dalam beberapa kumpulan. Dan untuk layak secara automatik dapat slot di World Cup, harus dapat tempat yang pertama ataupun kedua. Andai katalah mereka ni tak dapat nombor 1 ataupun nombor 2, tapi mereka dapat tempat ketiga ataupun keempat, maka di sini akan bermula pusingan yang keempat. Dan untuk pusingan yang keempat, mereka harus menjadi juara dalam grup tersebut, barulah boleh layak ke World Cup. Aku dengar ayat layak ke World Cup tu pun aku rasa macam bestnya. Dan andai kata tak dapat jadi juara tapi mereka dapat tempat kedua dalam pusingan keempat, maka mereka akan menghadapi pusingan yang kelima dalam babak Intercontinental Playoff. Itu sahaja tiket yang terakhir untuk Indonesia layak ke World Cup andai mereka gagal dalam peringkat yang pertama tadi, peringkat yang kedua, dan ini the last resort. Siapa tak bangga kalau tim negara jadi satu-satunya wakil daripada Asia Tenggara masuk ke round of 3 untuk kelayakan World Cup. Semua orang bangga. Dan aku tahu ini bukanlah kali pertama negara di Asia Tenggara ni layak dalam pusingan ketiga. Sebelum ni Thailand pun pernah buat untuk World Cup 2016. Dan kemudian Vietnam di bawah kendalian coach Korea juga, mereka masuk ke round of 3 untuk kelayakan World Cup bagi edisi Qatar 2022. Dan kali ini Indonesia boleh dikatakan King of Asia Tenggara lah sekarang.
sebab mereka jadi satu-satunya negara layak ke pusingan yang ketiga. Dan aku harapkan Indonesia untuk kali ini boleh mencatat sejarah baru. Ini pun dah kira sejarah baru ni. Sejarah baru untuk layak ke World Cup buat kali pertamanya.